Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Wan Noh selaku pengacara majlis, yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Zaki dan semua para asatizah Yayasan Islam Kelantan, para imam-imam, ustaz-ustaz, para pendakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini kita dapat bersama dalam satu majlis ilmu yang ana kira kita ni sebagai orang panggil ulang kaji. Kalau kita ngaji pondok ni, kita ni dia panggil kepala mutalaah. Istilah kepala mutalaah maknanya juru acara ya. Kalau nak kira dengan para asatizah imam-imam ni, memang orang yang sudah ada ilmu, yang berilmu dan sudah beramal dengan ilmunya, insya-Allah. Tajuk yang diberi kepada kita iaitulah tentang kepentingan tazkiyatun nafsi lil insan. Kepentingan membersihkan jiwa bagi setiap manusia. Kita sebagai seorang manusia, menjadi kepentingan kepada kita belajar ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu pembersihan jiwa. Kemudian mari zaman mutaakhir lahir satu istilah ilmu tasawuf. Mana dalam Quran Allah Ta'ala sebut tazkiyatun nafsi. Sebagaimana dalam ayat yang kita baca surah Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mana tazkiyatun nafsi ini satu ilmu yang sangat penting dan sangat besar di dalam dunia Islam, dalam kehidupan manusia. Ataupun dalam hadis Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq aw salihal akhlaq. Kemudian bila mari kemudian disebut dengan nama satu lagi istilah yang baru, nama dia ilmu tasawuf. Tentang ta'rif tasawuf itu pun ada macam-macam huraian sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Khaldun dan lain-lain. Maknanya kalau kita kata tazkiyatun nafsi ni, tiga perkara inilah yang kita akan bincangkan tentang ilmu akhlak, nak jadi manusia yang baik, manusia yang comel perangai, manusia yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Boleh? Baik, maka kita dalam ilmu yang kita belajar ini, bagi kita lah, masyarakat di sini ada sebuah kitab yang sangat menarik. Nama dia Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati. Makna kitab ni bagi ana lah setakat pengalaman ana. Duduk mengembara dengan dia di seluruh kawasan yang kita pergi lah. Nak kata seluruh kawasan mana tak. Tapi bila mari alam maya ni, kalau nak kata seluruh dunia pun boleh. Sebab ana jumpa dengan seorang anak kapal, dia naik kapal hok tengah laut dalam 2-3 bulan atas laut. Dia kata alhamdulillah, dia telah download dalam komputer dia kuliah kita tentang penawar bagi hati, dan dia bertalaki di tengah laut ketika tidak adanya line internet sudah tidak ada, dia boleh mengaji seperti itu. Kita kata alhamdulillah. Dunia nak kiamat ni macam-macam kita akan jumpa. Peluang untuk belajar tu banyak. Kita mengatakan inilah di antara perkara yang menjadi kepentingan kepada kita, iaitu penawar bagi hati. Ana rasalah pengalaman kita sesuai dah dengan masyarakat di tempat kita tu. Kalau buih tinggi-tinggi lagi,
Dia mengaji boleh tapi tak tahu gapo. Ana ingat waktu khatam kitab tasawuf yang belajar dengan Allahyarham ayah kita dulu. Adalah orang tua mari tanya dia. Dia kata, Tok Guru, kita ni naik martabak mana agaknya? Oh. Dah je naik. Biar nak minta martabak dalam muka khatam kita. Ingat lagi kita belajar kitab apa ni, Minhajul Abidin, Al-Aqabat, Al-Awaiq. Ingat istilah-istilah tu. Allahyarham Tok Guru jawab bila-bila senyum. Dia kata, puak-puakmu ni boleh makan martabak. Dia kata. Kata mana dia Tok Guru kita patut suka naik kau sikit lebar. Dia kata aku tengok maya sunat jak mula 2 rakaat apa kalau ni 2 rakaat lagi tak naik bertarah je. Nak naik martabak. Jadi boleh makan tak martabak je kita ni. Jadi kita kata itulah yang kita kata alam realiti, alam nyata. Kita belajar tapi kita tidak menghayati menaik tarafkan ilmu yang kita belajar. Tadi Al-Fadhil Datuk Dr. Jo sebut tentang solatul jamaah. Nah, kita sebagai imam, anak-anak tanya Al-Fadhil tua imam, mungkin kita ni imam baru-baru lagi, tapi ada hak banyak tahun dah jadi imam. Agak-agak paling lama tu imam kita sini berapa tahun dah jadi tu imam? Berapa tahun dah? 2011, 12 tahun. Ada hak lebih lama lagi. Berapa ni? Berapa tahun dah? Baru 20 tahun. Baik. Ni? Kata tu kita nak dia tak jawab pasal lama berdoa. 98 berapa lah ni? 24 tahun lebih lama. Sepanjang kita jadi tu imam 20 tahun, 10 tahun, berapa kali kita tak lihat akad takbiratul ihram sebab jemaah nak ngundi? Berapa kali? Kan Nabi sebut lau ya'lamun nas, kalau manusia tahu kelebihan duduk sahawal lastahamu, kalau tak ada tempat mereka akan mengundi. Berapa kali dah kita mengundi tak lihat akad takbir sebab jemaah berebut ni nak duduk sahawal? Berapa kali? Main tolak semua nak penuh dah. Itulah dikata alam nyata. Sebab itu ana waktu mengajar kitab Riyadhus Shalihin, siapa bab ni temenung panjang kita para asatizah. Ana kata kalamun nabawi, Allah Taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil apa? Nabi ni panggil apa? Jawami'ul kalim. Sebab apa? Beberapa riwayat Nabi kata lau ya'lamun nas, kalau manusia tahu. Adakah manusia tak tahu kelebihan sahawat? Tahu tak tahu? Mustahil kalau kata nak tahu tak tahu sahawat, kecuali orang baru masuk Islam dah. Tapi tak berlaku benda tu. Sebab apa kita tidak berlaku? Kenapa kita tidak berlaku perebutan? Berebutnya kita duduk sahawal. Kenapa? Sebab itulah yang kita katakan sukarnya kita nak naik taraf dengan apa yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu kes, ni cerita betul, dicerita oleh seorang doktor nama dia Khalid Al-Jubair. Para asatidzah boleh tengok dalam internet, dalam buku bahasa Arab PDF, tajuk dia Musyahadat Tabib. Musyahadat Tabib. Khalid Al-Jubair ni seorang yang pakar bedah. Dia ni pakar bedah di hospital tentera di Arab Saudi, tapi dia pendakwah, da'i. Dia kata du'itu marratan, sekali aku dijemput pergi ke sebuah masjid untuk nak mendamaikan 2-3 orang. Agak-agaknya siapa dia 2-3 orang ni? Tukar sapu, tukar masak, hok jaga parking, la ahli sufufil awal. Ahli sahawa berkelahi sebab berebut nak duduk depan. Dia kata aku 20 tahun duduk sini. Hok ni kata 25 tahun dah. Berabal dah nak duduk belakang tu imam. Du'itu li islahi haula'il qaum. Aku dipanggil kerana nak mendamaikan puak-puak ni. Kita kata masya-Allah, hebatnya Tuan Syekh. Jadi dia pergi. Hak ni kata 20 tahun, hak ni 15 tahun, hak ni nak duduk berebut belakang tu imam. Tapi kita kata lagu itulah syaitan ni, dia tak masuk lorong. Syaitan ni, ini istilah yang anda gunalah sambil-sambil kita gurau. Kita kata syaitan dia tak masuk lorong no entry. Tak masuk. Dia masuk lorong yang dibenarkan oleh JPJ. Makna orang hak jenis malah, dia tak suruh duduk depan. Ahli sah awal, ahli hak duduk depan dah, dia lagakan pula. Patut mu belakang tu imam, bukan dia. Awak 25 tahun, dia baru 15. Akhir sekali dia kata alhamdulillah tammal islah. Bila dia pergi, dia panggil semua ahli-ahli sah depan hak bermasa muka tadi, alhamdulillah dapat didamaikan. Kita kata hadza huwa
Inilah yang dikatakan tazkiyatun nafsi. Bagaimana kita nak bersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat yang tidak baik. Karena itulah apabila manusia ni sudah digazetkan masuk dalam syurga, Allah Ta'ala kata, wa naza'na, kami cabut daripada hati mereka segala sifat ghil, sifat tidak baik, sifat buruk, sifat sakit hati kepada orang, semuanya dicabut, barulah dia menjadi manusia yang layak untuk masuk dalam syurga. Kita kata mudah-mudahan insya-Allah. Dengan kita bincang tentang tazkiyatun nafsi, kita juga belajar, mengajar, berkuliah tentang tazkiyatun nafsi. Mudah-mudahan kita dapat bersihkan jiwa kita. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim AS, wala tukhzini yawma yub'atsun, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma ja'al qulubana saliman ya Rabb. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang salim, sejahtera daripada sebarang penyakit-penyakit yang tidak baik, daripada sebarang penyakit syukuk, penyakit syak, penyakit waham dan segala penyakit yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian, itu mukaddimah kita sikit tentang kelebihan penjagaan hati. Penjagaan hati. Dalam hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Buruh Al-Bukhari rahimahullahu taala, iaitulah hadis hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak beri kebaikan kepada dia, maka diberinya kefahaman dalam agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah nak beri kebaikan diberi kefahaman dalam agama. Dia tak kata dia beri CJ tinggi, beri darjat tinggi, beri itu, beri ini, tapi Allah Ta'ala akan beri yufaqihu fiddin, kepahaman dalam agama. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala ketika mensyarahkan hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari, kitab yang dikatakan kitab yang terbaik dalam syarah Bukhari, sehingga dikatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak lagi hijrah selepas daripada pembukaan. Maksudnya kitab Fathul Bari itulah yang paling comel di antara syarah-syarah syuruhul hadis. Sebab dia mutakhir, dia boleh kumpul yang awal-awal sebelum daripada dia, dan dia buat khulasah yang begitu menarik. Maka Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut dalam hadis ini, yufaqihu fiddin, Allah Ta'ala beri kefahaman kepada dia dalam agama. Maka kefahaman itulah memberi kepada kita amalan, beramal dengan apa yang kita belajar. Kalau setakat kita tahu saja, itu dia panggil maklumat. Kalau setakat tahu saja, dia panggil itu maklumat. Jadi kita tak nak sekadar tahu, yang kita naknya kita memahami dan kita belajar, kita ikut apa yang kita mengaji. Kita kadang-kadang bila sebut tentang tazkiyatun nafsi, memahami jiwa, ada orang yang pelik, bagi anak pelik, mengajar kitab tasawuf sebagai silibus, sebagai muqarrar yang diajar. Tapi syarah dia kutuk orang sana sini. Kita kata tasawuf apa lagi tu? Itu bukan tasawuf, tu nama dia tasawuf lagi tu. Mengajar kitab tasawuf. Adakah bila kita mengajar kitab tasawuf, kitab tazkiyatun nafsi, kita hanya ajar orang untuk betul diri, kita sendiri mendapat lesen untuk mengutuk orang, kata orang. Kita kata la, sepatutnya kita yang menjadi qudwah hasanah, yang menjadi contoh yang baik kepada murid-murid kita, bahawa apa yang kita kata, apa yang kita ucap, itulah yang menjadi amalan kita sepatutnya. Maka apabila kita sebut tentang kelebihan menuntut ilmu, banyak lagi lah tentang kelebihan ilmu. Jadi kita cuba lajukan sikit. Gini kau guna. Balik pula. Payah juga main match ni. Di antara hadis yang diajar oleh Nabi SAW, iaitulah hadis kita baca pada waktu pagi. Alhamdulillah, bacaan ni ada dalam risalah yang kita bagi ni, risalah kad kuning ni. Orang lain kalau boleh kad kuning takut, kita boleh kad kuning ni insya-Allah. Di antara bacaan selepas solat subuh. Cuba tengok selepas solat subuh, boleh ambil sini. Di antara doa Nabi SAW, kalau boleh kita amalkan, ajar, jadilah bacaan tetap di masjid kita kepada anak-anak mukim, anak jemaah.
Dan kalau boleh kita ajar kepada keluarga kita sendiri, selepas solat subuh jangan lupa baca, minta 3 perkara. Apa dia perkara yang kita minta? Yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Inilah yang sangat penting bagi kita, ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu maklumat. Kalau kata ilmu maklumat, mungkin para asatizah kita jumpa sebuah buku yang ditulis oleh seorang orientalis. Nama dia Goldziher. Bahasa Arab dia tulis dengan J, Goldziher. Goldziher, macam-macam tulisan. Yang penting orang kafir dia tu. Tapi dia boleh tulis kitab Aqidah Islamiyah. Aqidah Islamiyah. Ada orang pelik, dia tu, macam mana Syekh? Kafir tulis Aqidah Islamiyah. Kata tak pelik. Kita pun orang banyak juga kita tulis buku tentang ajaran sesat. Nah, buku ajaran sesat, ala pahaman tu, pahaman liberal, pahaman sosialis, kapitalis. Ada seorang ni dia suka ngajar soroh. Dia kata atas dunia ni banyak sangat list. Sosialis, kapitalis, apa lagi? Berapa list? Akhir kali iblis. Tu hak backing sekali kata. Nah, banyak sangat dia punya ideologi list ni. Akhir sekali hak paling besar sekali, hak yang merusak, ia tentu merusakkan manusia, nama dia iblis. Maka inilah zikir, inilah doa yang maksur dibaca selepas solat subuh. Kita ajar di masjid kita, kita tulis besar-besar supaya para jemaah kita minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita minta 3 perkara. Minta ilmu yang bermanfaat, kemudian rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, minta Allah Taala kabulkan segala amal yang kita lakukan. Mana kalau kita beramal banyak tapi tidak kabul, tak adalah faedah kita gitu kan. Jadi seorang tokoh ulama, dia kata, apakah yang dikatakan ilmu itu? Apakah yang dikatakan ilmu? Maka ilmu itu dia akan pergi kepada hati manusia. Ini yang dikatakan ilmu minal fam ilal qalb. Bagaimana kita nak turunkan ilmu itu daripada hati, daripada mulut ke telinga, ke telinga dan ke hati. Yang kita bimbang hari ini, ilmu yang kita belajar, ilmu yang kita ajar, dia turun sekat telinga aja. Tapi tidak masuk dalam hati. Baik, bila masuk dalam hati, barulah dia panggil asarul ilmi. Kesan ilmu itu melekat dalam jiwa. Seorang tokoh ulama, nama dia Ibn Rajab. Ibn Rajab ni di antara kitab yang baguslah kalau kita nak belajar, nak baca Lataiful Ma'arif, kitab dia tu. Ataupun Jami' syarah kepada hadis 40 ada 50 dia tu. Dia kata ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang masuk dan mentap dalam relung hati manusia, yang kemudian melahirkan rasa tenang, takut, tunduk, merendahkan diri dan mengakui kelemahan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Barulah kita kata ilmu itu bermanfaat. Kalau setakat ilmu, tahu maklumat saja, ramai orang tahu maklumat tapi tidak memberi manfaat ilmu itu kepada dia. Dalam kitab sama ada Mau'izatul Mu'minin ataupun Mukhtasar Minhajul Qasidin, 2 kitab ini direngkas daripada kitab Ihya Ulumuddin. Manakala kita mengaji bab akhlak, bab tazkiyatun nafsi, bab tasawuf ni, biasanya rujukan besarnya Ihya. Tapi oleh kerana hemah dah kurang, nak mencari mana yang sesuai dengan masyarakat pun payah, jadi kita syorkan turun kepada Mau'izatul Mu'minin, bimbingan orang mukmin. Ataupun satu lagi kita Minhajul Qasidin oleh Ibnu Qudamah. Dua-dua tu mari daripada asal dia, daripada Ihya. Dalam kitab ni yang ingat, takrif yang diberi tentang ilmu yang bermanfaat itu, iaitulah apabila kita belajar, ilmu itu mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu itu mendekatkan kita kepada Allah, bukan sekadar ilmu itu memberi ruang untuk kita bercakap, memberi ruang untuk kita berhujah, berdebat sana sini, tapi tidak memberi manfaat kepada kita. Sebab apa? Sebab dia tidak beri kepada kita ilmu yang bermanfaat. Baiklah para peserta, para asatizah sekalian, kita pergi kepada yang seterusnya. Kenapa perlu menuntut ilmu? Jadi kita kena letak kenapa perlu menuntut ilmu. Jadi sekarang ni,
medan ilmu yang ada, tak payahlah kita buat medan ilmu sana sini tak. Medan ilmu. Kalau orang buat medan ilmu. Sebenarnya, kita ni sebagai imam, anak ni sama ya taraf dengan apa ni, dengan para asatizah semua. Kita ni jawatan imam muda juga, IM juga kita. Waktu nak minta tauliah dulu, Sahibul Samah tanya, kenapa tak naik imam tua? Kata suhu kayak imam muda zaman lo ni. Ha. Tidak lah ni saudara. Nak ajak penceramah, oh imam muda orang tu, imam muda orang ni. Patut lepas pada imam muda, dia mari pu pula. Ha, pu. Lo ni apa dia pula? Macam-macam istilahnya buat di TV. Nah, jadi kita ni taraf IM dia panggil. Ha, kena tulis IM baru nampak suhu. Dia kata, apa IM? Imam muda. Nah. Bak gaji yang kita tanya dalam bak title tu hebat dah. Baik. Bila kita pegang masjid, maka menjadi kewajipan kepada kita menyusun jadual medan ilmu yang masyarakat nak belajar. Maknanya mesti kena ada ilmu-ilmu yang lengkap. Kita ada ilmu tauhid. Kita ada ilmu fiqh. Fiqh tu kena bagi dua. Satu fiqh ibadat. Satu lagi fiqh muamalat. Kebanyakan hak mengajar di masjid kita, banyakkan fiqh ibadat. Orang ni mengajar taharah, orang lain pun taharah pula. Lepas tu solat, lepas taharah balik. Kita kata tak boleh lah. Ia ni ibadat, ia ni rubu' al-muamalat. Kena ada. Tapi memang agak sukar lah. Sebab pengalaman dalam perjalanan hidup dakwah kita ni, alhamdulillah, balik habis ngaji tahun 2006. 2006 tu hujung dah. Mana 2007 kita mula 8 jilid kitab fiqh manhaji kita khatam. 8 jilid kitab fiqh manhaji daripada awal, daripada kitabut taharah sampai kepada faraid, sampai kepada kitabul jihad khatam. Dan ada rakaman. Kita kata alhamdulillah. Jazakallahu khairan kepada ustaz yang merakam. Tapi makan masa lama tu dekat 10 tahun baru khatam. Anda kata ke orang masjid, kalau tak faham pun tolong dengar bab faraid ni. Sebab sekarang ni faraid mungkin di antara ilmu yang terpinggir. Orang salah faham dah. Bila mari ejen-ejen duk kempen tentang berapa dia panggil ni, wasiat ni. Wasiat hebah. Tentang kau ada wakil sini, jangan marah. Ni contoh ni dah. Nak hebah lah. Kita kena pakai hebah pula. Tapi la tatra. Jangan orang panggil jangan melampau. Cakap biar betul. Hebah boleh, tapi jangan sampai peringkat macam faraid itu tak betul. Itu kesilapan cakap. Kemudian di antara ilmu yang kita kena ada, ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Sebagaimana kata Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, khatibin nasi ala qadri uqulihim. Kita nak bercakap dengan orang kampung biar padan dengan akal dia. Kita apa yang sesuai. Pasal tu anak kata bagi anak kitab yang paling sesuai di antara kitab yang sesuai bukan itu saja, Penama Bagi Hati. Di antaranya kalau kita nak mengajar bab tasawuf. Itu pun orang panggil tak habis nak syarah dah tu. Penama Bagi Hati pun banyak dah dia punya apa ni kelebihan yang patut kita hira-hiraikan. Maknanya kalau boleh hamah hak tu pun banyak dah. Nah, 7 anggota yang zahir. Kemudian dia datang pula 10 sifat al-mazmumah yang perlu dihapuskan. Kemudian mari yang kedua, yang ketiga barulah sifat al-mahmudah, 10 sifat yang patut kita perkemaskan. Dalam istilah tasawuf dia panggil at-takhliyah wat tahliyah. Nah, istilah dia apa? At-takhliyah wat tahliyah. Mana kosongkan, isi balik. Nah, macam kita nak kosong air. Nak masuk air ni, hak comel kena buat hak kotor dulu, basuh dulu. Ya, ada orang kata tak apa, basuh pun. Kalau kita masuk comel lama-lama dia hilang hak basuh. Tapi lambatlah lagi tu proses. Nak boleh. Ya. Baik. Itu di antara kitab yang perlu kita ada. Kemudian kita kena ada kitab selain daripada ni, kitab jangan lupa pada tafsirul Quran, pengajian hadis, dan satu lagi kitab yang perlu kita ketengahkan juga pada masyarakat, iaitulah kitab tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarang ada di masjid ngaji kitab sirah. Cuma kitab sirah ni dia jadi bermusim. Bila mari awal tahun kita cakap bab hijrah. Itu pun cakap bab hijrah pun 2 minit, 3 minit ya, lepas tu taklah lain lah kitanya. Nah, kata pindah dah kita lagi. Mana kalau kita bercakap sungguh, contohnya kita ambil sebuah kitab yang ringkas, Ar-Rahiqil Makhtum contohnya. Baik tuan-tuan malam ni, seminggu ni
kita nak baca kitab tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, kronologi dia dengan persidangan Darun Nadwah sampai kepada peringkat Nabi kita bersembunyi dalam gua, Nabi kita berhijrah sampai ke Madinah, kita kata ada maklumat. Bila mari Rabiul Awal pula nak cerita tentang sejarah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejarah perjuangan Nabi, mari bulan Rajab pula nak naik nak Isra Mi'raj. Tetapi biar orang panggil bukan sekadar ceramah perdana, itu motivasi. Kita nak dari sudut ilmiah. Cukup tak cukup dalam masa seminggu ni kita baca. Oh, dia kata payah nak cari penceramah. Ustaz-ustaz semua ni penceramah belakang dah. Nah, penceramah, pendakwah. Kita sendiri pun sudah ada maklumat kalau setakat nak baca kitab sirah yang pendek-pendek. Dan kalau kita mengaji di sekolah dulu, Khulasah Nurul Yaqin, kita duduk mengajar di sekolah YIK ni pun boleh dah mengajar tu. Dah daripada tingkat 1, tingkat 4 sampai SMU, banyak dah maklumat yang kita boleh sampaikan kepada masyarakat. Itu di antara silibus yang kita kena ada, yang kita kena susun atur kepada anak jemaah kita. Tak cukup maghrib, lepas subuh. Tak cukup subuh, kita buat kuliah duha. Jadi masa tu ada, peluang yang kita ada. Kalau nak tunggu dia pergi masuk daurah, dia masuk, payah tu. Jadi hak senangnya kita sendiri terpanggil anak buah kita ni, kita di masjid, maka itulah di antara yang terbaik. Maka kita mengatakan apabila kita nak ada adab menuntut ilmu, iaitulah yang pertama sekali ikhlas dalam belajar, kemudian beramal dengannya, tidak memandang rendah kepada orang yang tidak ada ilmu ataupun kepada guru yang kita nak belajar. Pada hari ini sebagaimana kata di ahli syair, air itu tidak akan naik ke tempat yang tinggi. Maksud dia akan mengalir dia buat. Maknanya kalau orang sombong ni payah nak dapat ilmu. Dan juga kita berdakwah, kalau kita tidak tahu, fas'alu ahla zikri, bertanya kepada orang yang lebih tahu. Itu di antara tanggungjawab kita para peserta sekalian. Yang penting bagi kitanya iaitulah memulai langkah kita ni dengan kita beramal apa yang telah kita belajar. Timbul lagi soalan, kenapa perlu menuntut ilmu? Dia kata kenapa perlu menuntut ilmu? Baik. Ni. Kita pergi kepada seterusnya. Lepas tu dia kena matching acak ni. Ada beberapa hadis tentang ilmu. Para asatizah boleh tengok situlah. Ada sedikit kata-kata motivasi ni. Kata Abu Anas, afallahu anhu wa al-walidai. Dia kata masa terus berjalan, umur kita semakin pendek, kubur menjadi dekat. Isikalah masa yang ada dengan ketaatan, dengan ibadat kitanya, dengan zikirnya, dengan kerja kebajikan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yauma yahsyuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Mana masa kita tu selalu laju sangat, cepat sangat. Jadi kalau kita ada masa yang sedikit ni, kita tak bagi kepada benda-benda yang bermanfaat, maka kita akan kerugian yang sangat besar. Jadi sekarang ni kita nak masuk kepada tajuk yang kita bincangkan juga, iaitu ilmu itu terbagi kepada dua. Ilmu yang dapat dipelajari secara zahir, iaitulah ilmu umum seperti perkara ibadat, muamalat, segala perkara itu dia panggil yang kita nampak, amalannya nampak. Kita bukan nak belajar itulah ilmu zahir batin, ilmu batin ataupun disebut dengan nama batiniah tu jangan. Itu ilmu lain hak tu. Nah, dia kata kita ni ada syariat, ada hak batin, ada hak zahir. Kata alhamdulillah, benda-benda yang macam ni kita tidak bincang kepada masyarakat. Kalau ada pun kita bincanglah sama-sama kita para asatidz muzakarah. Adakah ilmu yang zahir, yang batin? Jawabnya ada. Yang zahir itu iaitulah dari sudut amali. Yang batin itu iaitulah ilmu yang berbentuk tazkiyatun nafsi, ilmu dalam jiwa. Kita tidak tahu dalam hati orang. Kalau ada orang mengaku, dia kata dia tahu dalam hati orang, kita boleh pangkah, kita kata ini bohong punya manusia. Mana ada orang tahu dalam hati manusia? Kita tahu ke dalam hati orang? Jawabnya tak tahu. Dalam hati kita, kita tahu.
Hati orang tak mungkin orang kita boleh tahu. Cuma kita boleh tengok amarat, tanda-tanda tu nampak lah. Tapi kalau nak dakwa, aku tahu dalam hati dia, orang ni hati tak baik, orang ni, kita kata hayhat, itu perbuatan yang tidak baik. Mana boleh tahu? Yang tahu adalah hati manusia ni Allah SWT. Kerana itu Tuhan sebut dalam Quran, yauma tublas sarair, pada hari didedahkan segala rahsia. Pada hari didedahkan segala rahsia. Bilakah sedar? Pada hari kiamat nanti. Maka ilmu yang kita nak bincang ini tazkiyatun nafsi, iaitulah ilmu tentang jiwa kita, ilmu tentang jiwa manusia. Baik, sekarang ni kita masuk ke muka surat yang pertama dalam kertas yang ada di tangan para asatidzah. Muka surat 1. Ahamiyatu tazkiyatun nafsi lil insan. Kepentingan pembersihan jiwa bagi manusia. Sebab apa penting sangat? Dalam ini ada beberapa perkara, boleh letak nombor lah, ada 8 perkara yang kita akan bincangkan. 8 perkara. Kepentingan membersihkan jiwa. Dia kata li'iddati asbabin, ada beberapa sebab yang patut kita belajar. Sebab yang pertama, banyak dalam Al-Quran, dia panggil sumpah yang paling panjang dalam Quran itu, duduk di mana? Allah Ta'ala bersumpah tentang an-nafsu, tentang jiwa manusia. Dalam surah Wasyamsi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa'allahamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Mana dia kata ada 11 dalam ini. Jadi kita kata Allah Ta'ala telah pun letakkan dalam Al-Quran itu panjang perbincangannya, barulah kita nampak betapa pentingnya kedudukan yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla itu, supaya kita ambil perhatian dan ambil maklum. Dalam di muka surat 5 tadi sebut, dia kata aqsama fi kitabi ahada asyara qasaman. Mana ada 11 sumpah. Ayat yang sama. Cuma di sini tak tulis, di sana dia tulis. Jadi itu pentingan dalam Quran Allah Ta'ala sebut. Kalau kita nak baca kita tadabbur Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menyebut tentang pembersihan jiwa, tentang tawakal, tentang sabar, tentang segala perkara. Jadi kita kata alhamdulillah, Al-Quran itu sendiri adalah merupakan kitab akhlak, kitab induk yang paling besar. Ada buku-buku ataupun kitab-kitab yang ditulis Al-Akhlaq fil Quran. Sekarang ni sudah ada 2-3 kitab. Mausu'atul Akhlaq, ensiklopedia akhlak, dia kumpul daripada Quran dan kumpul daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kitab Mausu'atul Akhlaq tu ada dalam internet. Boleh beli dia punya PDF kalau kita nak mengajar dan menarik. Ana sendiri dah mula beberapa kuliah yang kita pilih daripada mausu'ah ni, cantik. Adapun Mausu'atu Akhlaqin Nabi secara besar dikeluar di Jeddah, yang diisyrafkan oleh Syekh Saleh bin Humaid, Imam Masjid Haram. Tajuk dia Mausu'atu An-Nadratin Na'im. Cuba tengok, tulis nama kita ni, Mausu'at An-Nadratun Na'im. Kitab ni ada 10 atau 11 jilid. Dia kumpul tentang akhlak-akhlak yang mulia dan akhlak yang buruk daripada Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Mana menarik. Kalau setakat kita kata minggu ni kita nak kuliah tentang akhlak yang baik, kita boleh ambil dalam kitab ni. Tajuk-tajuk dia tu memang cukup comel. Kita kata kalau setakat nak buat kuliah tu memanglah satu kitab yang baik, ataupun Mausu'atul Akhlaq yang dikeluar oleh Maktabah Ad-Durar As-Saniyah. Itu pun cantik. Baik, sebab yang kedua yang kita kena pergi kepada kenapa kita nak sibuk dengan tazkiyatun nafsi ni, sebab yang kedua. Iaitulah di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala hantar mari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang saya baca di awal tadi, surah Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, Allah Ta'ala hantar rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim,
kerja nabinya baca kepada mereka. Ayatihi wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, wa yu'allimul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Maka di sini surah Al-Jumu'ah, fakanat, maka jadilah tazkiyatun nufus itu, iaitulah membersihkan jiwa daripada segala kotoran itu, salah satu daripada muhimmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada kerja-kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi dia diutuskan. Banyak hadis-hadis yang menyebut tentang bu'istu, aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ada seorang pemuka Arab, ketua Arab ni, nama dia Aktham bin Saifi. Tulis nama dia ni, Aktham bin Saifi. Aktham bin Saifi ni, bila dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah, bangkit di Mekah, dia berpakat dengan puak dia, dia kata kita nak pergi jumpa dia. Kita nak pergi jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengikut dia kata, ya Aktham, awak ni bos, awak ni orang besar. Kalau mugi orang kenal, orang tahu siapa awak. Habis, mu janganlah pergi, hantar wakil je. Maka Aktham kata, mu pergi, dua orang ni kamu pergi jumpa dengan Muhammad. Tanya dia, apa keajaran yang dia bawa. Bila dia pergi, Nabi SAW berdakwah dengan Al-Quran. Ini salah satu daripada teknik dakwah yang kita kena tonjolkan. Iaitu dakwah kita ni, kita mula dengan Al-Quranul Karim. Jangan duk cari cerita pelik-pelik bawa kepada masyarakat. Dengan Quran cukup. Nabi membaca ayat yang menjadi, dia panggil anak gurau lah, kita kata ayat penggerak di akhir khutbah. Ayat apa Datuk Imeh? Akhir khutbah, orang tidur pun sedar. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kalau bunyi tu segar dah. Orang tidur pun dengar. Dia baca ayat ni, tersandar wakilnya Aktham. Bila dia balik, dia kata apa dia? Dia kata keturunan dia begini, dia siasatlah siapa dia nabi gini-gini. Apa ajaran dia? Dia baca ayat tadi, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba, sampai ke akhir ayat. Aktham kata, inilah ajaran yang kita cari. Kamu jadilah pengikut yang cepat, jangan jadi orang yang pengikut yang lambat. Maknanya kita kena segera pergi jumpa Muhammad untuk menjadi pengikut dia, masuk Islam segera. Artinya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula dengan mana? Dengan mengajak manusia kepada makarimul akhlak. Sebab tu Nabi kita 10 tahun awal di Mekah hanya mengajak manusia kepada tauhid dan juga kepada makarimul akhlak. Orang duk kaji, apa yang dia orang buat 10 tahun? Solat belum turun. Solat difardukan pada malam Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj lepas pada 10 tahun selepas kewafatan Sayyidah Khadijah dan matinya Abu Talib. Tapi sebelum itu apa yang dia buat? Apa yang Nabi SAW didik Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang begitu hebat, sehingga kena Abu Bakar menjadi seorang pengikut setia yang tidak berbelah bagi. Waktu Quraisy mencari poin untuk nak hentam Nabi SAW dan nak meragukan Sayyidina Abu Bakar, bila? Selepas Nabi turun daripada Isra' Mi'raj. Nabi turun, Nabi duduk dekat Kaabah, Abu Jahal datang. Dia tanya, Muhammad, ada benda baru ke? Ya, ada. Apa dia? Dia kata, aku pergi Baitul Maqdis malam. Hai? Cakap biar betul, Mat. Nah, betul lah ni. Kalau betul, aku nak pergi kerah orang, mu jangan lari duduk sini. Nah, kalau orang kelentung, bunyi nak panggil orang ramah, dia lari lalu. Kita kejap dua ni. Jangan cakap orang lain. Kalau duduk main kita dua orang lain itu, ada masalah. Maka di antara Quraisy, bila dengar Nabi kata pergi Baitul Maqdis, pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, cari Abu Bakar. Ya Abu Bakar, mu tahu apa sahabat kamu nu cakap dekat Kaabah ni, apa dia cakap? Abu Bakar kata, dia buat apa? Dia kata dia pergi Baitul Maqdis malam. Dia nak tengok Sayyidina Abu Bakar tepuk dahi dah. Muhammad ni makin menjadi-jadi dia ni. Abu Bakar kata apa? Tulis kata-kata hikmah, kata-kata keramat Sayyidina Abu Bakar. La in qala faqad sadaq. Allahu Akbar. Takbir tuan-tuan. La in qala faqad sadaq. Hadza imanu Abi Bakrin. Iman Sayyidina Abu Bakar, kata orang, seperti pasak bukit yang tidak bergoyang. Abu Bakar kata, kalau Muhammad kata, betul. Subhanallah. Jadi yang itu kita nak tengok. Maknanya dalam masa 10 tahun, Nabi kita didik tazkiyatun nafsi, sehingga sampai mereka tidak bergoyang iman Abu Bakar, walaupun apa diattack oleh manusia.
Jadi bagaimana kita nak pasakkan iman kita sekarang ni, keluarga kita, anak-anak kita, supaya sebagaimana kata orang, biar walaupun duduk di zaman kita hari ini, zaman penuh dengan cabaran, sebagaimana kata di ahli fikir, kamu didiklah anak kamu mengikut zaman mereka, jangan ikut zamanmu. Maknanya dari sudut teknologi, dari sudut akhlak, dari sudut asas akidah, tak boleh lari. Tapi dari sudut akhlak, dari sudut berbeza zaman kita dulu. Nah, zaman kita dulu main dekcok, main coh, enggak apa lagi main. Enggak apa lagi. Main bedah lopak tali, dah. Wokah atas pokok, macam-macam benda dah. Tapi zaman lo ni masya-Allah, dulu betul-betul mok pergi cari anak. Bawa rating kayu, miak nak suruh balik. Lo ni hambak tubik rumah, tak tubik lagi. Duk main telefon, nak kata apa? Hei, tak ada apa dalam kita. Mari musim PKP pula ramai hak gila tambah. Sebab apa? Sebab berebut telefon dengan anak. PDPR 5 orang anak. Telefon ada 2 butir, nak kata mana? Allahu akbar. Allah Taala kata, kamu didik anak kamu mengikut zaman mereka, kesesuaian dari sudut uslub, bukan zaman kita. Jadi Nabi SAW telah memberi pada kita kata dakwah bil Quran. Kita mulakan tazkiyatun nafsi kita dengan Quran. Tak payah cari kata orang tu kata orang ni, kita kata buat banyak cerita ya. Dengan Quran cukup. Pengalaman saya berdakwah bersama dengan sahabat-sahabat kita di Jepun. InsyaAllah kalau lepas PKP ni, kalau ada ustaz-ustaz kita nak pergi melawat, kita pergi ke Osaka. Ada seorang orang Malaysia yang duduk di sana, dia telah pun buka satu pusat dakwah, boleh tengok dalam Facebook kalau ada, tajuk dia Japan Dakwah Center, JDC. Ana terlibat juga secara kecil, secara ujung-ujung membantu mereka menubuhkan pusat dakwah ini. Saudara Zo ni bila orang Jepun mari, Jepun sengerti lah, Jepun kapir ni. Mula-mula sekali, dia perdengarkan Al-Quran. Kata duduk sini. Dia baca ayat kursi, baca. Dia dengar, pelik bagi dia. Akhir kali keluar handphone. Ulang balik, dia nak rakam. Dia nak rakam apa yang kita baca. Rakam balik. Ada Jepun, bila dengar Quran, dia kata naik, meremang bulu roma dia. Naik bulu roma. Kita kata Zul, naik bulu roma sebab membaca ayat kursi, cakap ada hatu Dia kata, aku tidak bomo. Ini bukan bomo, bukan ruqyah ni, aku baca nak khitab kepada hati Jepun. Dia kata kalau yang mengaku naik bulu roma ni, insya-Allah dalam masa 6 bulan dia akan yutan balik. Dia akan mari belajar Islam dan dia akan masuk Islam. Hari ini alhamdulillah meniti air mata kita tuan-tuan para asatizah bila tengok hampir setiap minggu ada Jepun yang bersyahadah di pusat dakwah kita ni. Alhamdulillah. Dia kata nahnu nabda, kita mula dakwah kita bil Quran, dengan Quran. Jadi ilmu tazkiyatun nafsi yang kita nak didik masyarakat cukup dengan Quran. Baca tafsir surah Al-Jumaat ni pun kita rasa sudah memadai apa yang kita patut nak buat. Kalau mai hak tinggi-tinggi, budak mai boleh makan martabak je akhirnya, gitulah keadaan. Allahu akbar. Baik, kita berpindah kepada yang ketiga. Yang ketiga, jadilah. Yang ketiga, Nabi SAW beritahu kepada punca kebaikan manusia itu duduk di mana? Salahul qalbi. Apabila hati itu baik, maka yang lain juga akan jadi baik. Bila hati itu baik, dia jadi baik. Hati baik, tubuh jadi baik. Yang kita pelik hari ni, ramai orang mengaku hati baik. Tak? Bila kita tanya dia, kenapa tak utak aurat? Hati baik. Sedap je main hati baik. Kata aku tak nampak hatimu, aku nampak mung. Kalau tak semaya, kita tegur. Tak apalah ustaz, saya ni hati baik, walaupun tak semaya. Kita tak urat ada bak hati baik ni. Tadi Dr. Jo sebut dah tadi kan. Nak kata apa? Hati baik. Maya ada. Jadi kerja ke tidak? Jawabnya tak jadi kerja lagu tu. Tak jadi kerja lagu tu. Maka para jemaah sekalian, jangan duk main hati baik saja. Kita kena main hati tu dia panggil apa? Punca. Hati itu punca apa? Punca kepada kebaikan yang kita ada. Hati itu punca kebaikan yang kita ada. Hati itu punca kebaikan. Dia panggil generator. Sebab itulah para jemaah sekalian, kita kena tengok 3 rukun yang kita ada dalam hidup ni. Iman, ma waqara fil qalbi. Islam, apa yang zahir pada anggota.
Dan ihsan itu tingkat tentang darajat ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW sebut, ala wa inna fil jasadi mudghah. Hadis ini sangat masyhur. Maknanya dalam diri manusia tu ada seketul daging, kalau dia baik, baik habis hak dia. Tapi kalau punah dia, punah habis hak lain. Kita nak kata apa? Maka itu yang kita takut hari ini. Kita hanya dakwa hati baik, tapi tak tahu apa betul ke tidak, baik ke tidak, itu dakwa mulut. Manakala baik. Dalam hadis ini Nabi sebut ala wahyal qalbu, yang pentingnya hati. Cuma bila kita sebut tentang hati, Allah yarham Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah dalam kitabnya Penawar bagi Hati, dia bahas tentang ayyu qalbin hadha. Hati mana itu yang baik itu? Hati mana? Kalau kita nak kata hati mana baik, sebab kita belajar bahasa Arab, hati love yang kita buat gambar tu bahasa Arab. Kita ni banyak mudarrisil Arabiah ni. Apa makna hati itu? Hati yang love. Kabid. Al-kabid. Tak. Tak, kalau qalbun tu jantung. Hati tu. Hak gambar love tu. Dalam bahasa Arab kata apa? Kibdah. Tu Syarif Hussein tu. Allah aku. Tengok kau Ustaz Aziz. Bagi kita makan anak utah dia, apa ni, anak buruk pati dekat Hussein ke. Main kibdah. Sekali dengan bulu-bulunya akak mari Allah. Orang haji mesti tengok. Al-kabid tu mana hati? Hati mana kabid? Tapi kalau kata qalbun, jantung yang pam darah. Sebab itulah ulama duk bahas hati mana yang baik. Hati ni ke hati mana? Tapi memang dia tunjuk di hati kan. Kita kata kalau hati baik kita tunjuk sini. Kalau orang tak cerdik ni. Nah. Al-aqlu, di mana ke akal? Di mana ke hati? Allah. Itu dia panjang pula perbahasa. Kita tak usah masuk. Hok pelik-pelik jangan masuk. Kalau masuk tak ada faedah. Cari tak jumpa. Yang pentingnya kata Syekh Abdul Qadir, hati nurani. Hati nurani. Kalau hati jantung yang berpandarah, hak ni kalau dia jahat, orang kaya boleh tukar hati tu. Boleh tukar. Spare part banyak. Anda jumpa dua doktor besar di tempat kita ni, Kota Baru ni. Doktor pengaruh. Anak dia seorang belajar di India, belajar medik. Seorang belajar dari orang putih. Kata Datuk, antara dua anak ni hak mana bisa? Dia kata bisa India. Sebab apa? Dia ngaji bagi ori. Kalau nak belah banyak-banyak sengerti. Rupanya banyak bahas itu. Kalau hak ni banyak teori, banyak alat-alat ni. Jadi kita kata hati itu al-qalbu, iaitu hati nurani yang ada, yang terpasok dalam jiwa manusia, itu yang kita nak betulkan. Baik. Maka kata Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tengok dalam kertas tuan-tuan tu ada. Kalau tak jadi slide pun tengok sini. Kata di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-qalbu malikun. Hati itu raja. Wal a'dha, anggota-anggota kita ni tentera dia. Fa iza tabal malik, apabila raja tu baik, baiklah dia punya anggota. Samalah dia tafsir kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berpindah pula kepada yang keempat. Kepentingan tazkiyatun nafsi kepada jiwa manusia. Kenapa? Annahu la najata lil 'abdi yaumal qiyamah. Tidak selamat seorang manusia pada hari kiamat kecuali hatinya baik. Wala sa'adata lahu fil akhirah. Tidak ada kebaikan di akhirat kecuali apabila dia dapat qalbun salim. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara 87 89, Ibrahim doa, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi ayat tu tak cukup satu hak mahalul syahid tak ada, gugur dalam tulisan. Tambahlah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah Taala dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera. Baik. Apa makna hati sejahtera? Kata di para ulama tafsir, makna hati yang sejahtera itu
Iaitu apa mana hati sejahtera? Ini kita duk bahas hati dia. Hati mana kita duk cari tu kan dalam gambar tu. Biar dulu kita naik ke tempat kita tadi. Ini menarik kata-kata ni. Illa man atallaha biqalbin salim, hati yang sejahtera itu iaitulah hati yang selamat daripada dua penyakit. Kena tulis di kertas tu. Nanti kita tanya apa ni pula. InsyaAllah kalau mana boleh jawab, kita bagi hadiah. Ustaz Ki ada kat belakang tu. Nama kita duk jawab hadiah tu, tak ada susah. Baik. Kata di para ulama tafsir, hati yang sejahtera iaitulah hati yang selamat daripada dua perkara. Yang pertama, selamat daripada syubhat, segala kesamaran, keraguan, segala perkara yang tidak baik itu selamat dari sudut akidah. Yang kedua, sejahtera daripada syahwat. Syahwat ni lah penyakit-penyakit yang ada ni, dengan riaknya, dengan ujubnya, dengan takaburnya, dengan macam-macam istilah yang kita ada, kita kata itulah hati yang sejahtera. Dalam tafsir, kalau para asatidz tengok tafsir surah Asy-Syu'ara, alhamdulillah hana diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla sepanjang PKP baru ni, kita tak boleh nak pergi mana, masjid pun tutup, surau pun tak buka, jumpa pula dengan alam maya ni. Jadi kita boleh baca tafsir sepanjang PKP sampai hari ini sudah masuk juzuk yang ke-24. Mana 24 juzuk. InsyaAllah kita akan khatamkan. Anak duduk mikir nak letak nama ke apa tafsir ni. Ada orang cadang tafsir PKP. Jadi ke lah kita. Maknanya mula tafsir zaman pergerakan. Jadi siapa di ayat ni, satu cerita yang kita rasa ialah tak cerita ada dalam kitab. Dalam kitab tafsir kata, wala tukhzini yauma yub'atsun. Doa Nabi Ibrahim AS ini di akhirat esok, bapa dia Azar, tokek berhala ni lahir bangkit dalam keadaan hina. Pada waktu dah Ibrahim ulang balik doa dia, ya Rabbi, mana doa aku, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, mana kau doa aku, jangan hina aku pada hari dibangkitkan ini. Ketika itu Allah SWT tukar ayah dia, Azar tu tukar rupa dia sampai orang tak kenal, summa turiha finnar, dan dicampak dalam neraka waliyazbillah. Tuan-tuan boleh tengok dalam hadis itu jelas yang menyebut tentang wala tukhzini yauma yub'atsun. Sebab itulah kalau kita nak jadikan doa, ayat ini memang menyentuh perasaan. Ya Allah, jangan hina aku pada hari dibangkitkan. Bila yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak berguna harta dan anak pinak. Kita dalam ulama tafsir kata hari itu waktu di mahsyar. Tapi anak kita berguna, harta kita berguna. Bila masuk dalam syurga nanti, bila waktu hisab lain. Tapi waktu itu tak ada anak, semuanya lari, keluarga-keluarga pun kita lari. Sehingga kan ahli-ahli motivasi kata, kita ni bila kita mati, poket tidak kai kapan tak ada poket. Kai kapan tak ada poket. Maknanya bukan mana harta tu hilang terus guna dia. Baik, ada kata-kata yang menarik. Tengok dalam gambar kita, nampak tak? Kalau tak nampak, kita bagi lepas ni kita share ke grup daurah ni. Kata di Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia kata apa? Adrakna salaf. Kami dapati ulama-ulama salaf. Umar bin Aziz ni peringkat awal, dia ulama tabi'in. Kan? Dia jadi gubernur di Madinah tahun 90 lebih. Kan? Waktu pembesaran Masjid Nabi. Dia kata adrakna salaf, aku jumpa ramai ulama-ulama salaf di kalangan para sahabat, wahum la yarawna al-ibadah fi as-sawmi wala fi as-salat walakin fil kaffi an a'radin nas. Mereka tidak kata ibadat itu solat, puasa saja, tapi ibadat itu juga termasuk daripada menahan diri daripada bercakap hal peribadi orang. Allahu Akbar. Faqaimul lail, orang yang berdiri malam, wasaimun nahar, buah puasa pada siang hari, tapi kalau dia tak jaga lidah dia, aflasa yaumal qiyamah, orang ini tetap akan jadi muflis pada hari kiamat. Karena itulah para asatidzah sekalian, di antara motivasi kita kepada kita sendiri, kepada masyarakat kita, bawalah cerita-cerita tentang
bagaimana orang muflih di akhirat. Mudah-mudahan kita juga mengawal diri kita daripada bercakap benda-benda yang tidak baik. Baik, kita berpindah kepada yang kelima. Yang kelima, an-taqyim indallah. At-taqyim maknanya penilaian kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Di mana penilaian kita di sisi Allah Azza wa Jalla, iaitu nilai kita di hati kita. Nilai kita di hati. Setakat mana? Apa yang hati yang kita buat? Manakala kita ni, innallaha, dalam hadis Nabi kita bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Ta'ala tak tengok pada rupa kita dan harta benda kita. Kalau tengok rupa kita tak comel ni, rugilah kita. Tak. Kita yang kata tak comel, boleh jadi orang lain kata comel. Pasal itulah kata orang, kata di masyhur, kata-kata menarik daripada Imam Syafi'i. Dia kata, likulli saqitatin laqit. Setiap benda gugur, ada je pemungut. Kita kata tak comel, orang lain kata comel. Tapi Allah Ta'ala tak tengok rupa, tak tengok harta. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Ta'ala nak tengok kepada hati kamu dan amalan kamu. Maka bila kita tengok, itulah tempat tilik. Dia panggil mahallun nazar. Tempat tilik Allah Ta'ala tilik kepada mana? Kepada hati kita dan amalan kita. Kemudian isu yang keenam, qadiyatun nafs. Isu jiwa. Mengenali jiwa manusia. Nak memperbaiki jiwa, itulah yang menjadi agenda besar di kalangan para ulama salafus salih. Seorang tokoh salaf, nama dia Yusuf bin Asbat. Di antara doa dia kata, Allahumma arifni. Ya Allah, perkenalkan aku ni sendiri. Aku nak kenal jiwa aku ni. Sebab dalam jiwa kita, kita kena tahu siapa kita. Kita ni jenis suka apa? Suka dipuji, suka dibodek, suka macam-macam. Maka kita tak dapat mengetahui jiwa kita betul tak betul kecuali apabila Allah Subhanahu Wa Taala dedahkan kepada kita. Kalau Tuhan dedah, kita nampak. Tapi kalau kawan dedah, jangan main. Perang dunia jawab dia. Kita nak cari kata-kata ulama besar seperti kata-kata Sayyidina Umar. Bila orang mari tegur Sayyidina Umar berdoa, rahimahullahu ra'an ahda ilaina uyubana. Umar kata, semoga Allah Ta'ala beri rahmat kepada sesiapa yang menyampaikan kepada kami kelemahan kita. Mana agak kita? Kalau kita nak belanja orang, tiba-tiba dia mari kritik kita. Jadi belanja ke tak jadi? Putus lalu dia ni. Baik orang depan ni, senara dia tak ada dah. Nah, kita panggil orang lain pula. Kalau hak puji, bayar pakai meja. Baik. Maknanya, dan kata Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, ma'rifatun nafsi akhfa min ma'rifatil adu. Dalam nota ada tu. Ma'rifatun nafsi, mengenali jiwa sendiri itu lebih sembunyi daripada mengetahui uyubun nafsi. Kita nak tahu keaiban diri kita tu yang tersembunyi lebih suka daripada kita nak kenal musuh kita. Sebab musuh kita tahu dia musuh. Tapi jiwa kita ni kita tahu apa yang kita jadi. Sebab itulah para asatizah tengok kata-kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dalam skrin tu kita letak kata-kata Imam Malik. Jaga adab. Tengok. Kata-kata ini besar. Kata Malik, iza ra'aitar rajulu yudafi' anil haqqin. Bila mu tengok seorang itu mempertahankan yang benar, fayashtumu wa yasubbu wa yaghdab, tapi dengan mulut yang celupa, menata, bodoh, bengok, macam-macam tuduhan yang lempar, fa'lam annahu ma'lulun niyah. Kamu ketahuilah orang tu walaupun dia dakwa dia sebagai pejuang apa saja pun, tapi niat dia tidak baik, sebab li'annal haq la yahtaju ila hadza. Imam Malik kata, nak mempertahankan benda baik, tak perlu maki, tak perlu sumpah, tak perlu mencarut, tak perlu kata uduh pada orang. Cukup dengan kita nyatakan kebenaran. Sebab itulah kita hari ini, para asatizah, para imam, kita nyatakan yang hak. Tanpa kita maki, kita kutuk, kita pukul orang yang pelik-pelik. Jangan, sebab apa? Itu bukan daripada ini. Yakfil haq. Kita nyatakan yang hak, cukup orang itu mengenali perkara yang benar, maka itulah yang dikatakan oleh Imam rahimahullahu ta'ala. Jadi para asatizah sekalian, banyak sebab-sebab. Yang ke-7, ihtimamun Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi kita sangat mengambil berat tentang doa untuk memperbetulkan jiwa, memperbetulkan nafsu. Di antara doa, Allahumma alhimni rusydi wa'azni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah ilham, tunjuklah kepadaku jalan yang baik, jauhkanku daripada kejahatan diriku. Allahumma jaddidil iman fi qulubina ya muqallibal qulub. Dan banyak doa-doa yang maksur yang kita boleh cari, boleh ambil untuk menggilapkan hati kita, insya-Allah. Kemudian yang ke-8, ghaflatu ba'd du'a, maknanya sebahagian daripada pendakwah ni kadang-kadang dia terlepas pandang, kata orang sekarang, tentang isu qadiyatun nafsi, isu memperbaiki jiwa. Maka bila kita lupa tentang nak baik jiwa, kita duk ajar orang yang suruh jadi baik, ngajar kita tasawuf tapi mulut tidak tasawuf. Ini yang jadi kita bimbang hari ini. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Suruh orang buat baik. Dan dalam hadis tentang apa ni, di akhir, dalam akhirat esok, dalam neraka ada orang yang berputar-putar dalam jala perut dia. Bila orang tanya dia, kenapa awak ni pelik sangat? Dia kata, aku duduk suruh orang buat baik, aku tak buat. Kita mengatakan itulah yang sangat kita rasa gerun, kita rasa bimbang, kita rasa takut, sebab kita hanya mengajar orang, ajak orang, tapi kita tidak membesarkan isu qadiyatun nafsi. Kalau nak bincang tentang perkara ini, bincang baik-baik. Cakap tasawuf sampai kita boleh menangis, pendengar boleh menangis. Tapi waktu dia buat lepas pada kuliah Isya tu, Allahu Akbar. Coh meja buah. Jadi orang dengar apa pelik, kata ustaz ni biar betul. Hak mana so awak ni? Nah, tadi macam ketua wali besar dah, ni mari ni pula. Betul lah, kita kadang-kadang reputasi ataupun penampilan kita tu merusakkan dengan sebab kata-kata kita. Ni ada seorang orang warak lah dengan serban dia, dengan jubah dia, duduk di masjid. Mari-mari tu orang cium tangan dia naik. Hormat ke tok ayah ni. Waktu nak balik, selipar dia jatuh dalam parit, nyesepak di budak. Dia paling tengok, bahasa menatai buta mana lepak-lepak aku ni. Allah tok ayah, kita baru sudah cium tangan, mujur tak cium kaki. Mari bersopah tangga ni pakai klik saja. Tengok. Kadang-kadang dengan sedikit kesilapan, tapi bukan kesilapan, itulah watak sebenar kitanya. Watak sebenar kitanya, bila kita bercakap di meja ceramah lain, tapi lepas daripada ceramah kita kata kita lain pula watak. Itulah yang kita bimbang para jemaah sekalian dalam kata-kata hikmah yang ada ini. Elok kita baik. Dia kata sebab-sebab hilangnya ilmu. Ana banyak kumpul kata-kata hikmah ni sebenarnya untuk memperingatkan kita. Para asatidzah boleh ambil dalam Facebook, cari Facebook Yayasan Pondok Sungai Durian, di bahagian picture, bahagian gambar tu, semua gambar yang kita tayang tadi ada di situ. Coba tengok Facebook Yayasan Pondok Sungai Durian. Cari bahagian gambar. Dihalalkan untuk disebar, untuk diperluaskan, untuk diperbincangkan, sebab kata-kata dia menarik. Tengok seorang tokoh ulama ni, nama dia Abdullah bin Salam, bukan ulama ni, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia kata suila yauman, satu hari orang tanya Syekh Abdullah bin Salam, dia kata, apakah sebab hilangnya ilmu daripada hati para ulama setelah mereka mengetahuinya? Dia kata ada 3 sebab. Yang pertama at-tama', dengan sebab tamak. Yang sebab nafsu yang rakus. Yang ketiga talabul hawaij ila nas, kerana mencari keperluan, kepentingan dengan manusia. Jadi kita ni bila kita kepentingan dengan manusia, banyak benda hak sakut. Sakut kita nak katakan, takut orang kecil hati. Nak katakan, takut orang tak panggil. Jadi macam-macam benda yang kita ada. Jadi para asatidzah sekalian, tamaklah dari sudut kepentingan. Ada 8 perkara yang menjadi kepentingan untuk kita berbincang tentang tazkiyatun nafsi. Sekarang ni kita pindah kepada al-wasail. Apakah wasilah? Wasail, wasilatut tazkiyatun nafsi. Wasail maknanya alat-alat untuk kita nak membersihkan jiwa. Insya-Allah kita cuba bincang secara ringkas. Yang nak panjang tengok dalam kertas nota yang ana bagi. Nota ni bukan ana tulis pun, ana printnya. Tapi nampak comel. Yang pertama, dia kata amal wasail.
Ada pun wasilah secara umumnya untuk kita dapat membersihkan jiwa kita. Tengok di muka surat. Muka surat 8. Muka surat 8 ada. Di skrin tu mungkin kecil, halus. Al-amal ala tathirin nafsi. Kita kena berusaha untuk membersihkan jiwa kita daripada akhlak-akhlak yang buruk. Daripada akhlak yang buruk. Seperti riya, ujub, syuh, bakhil, tamak dan sebagainya. Cuma kita nak beza sikit di antara riya dengan sum'ah. Apa beza di antara riya dengan sum'ah? Riya, waktu kita buat, kita nak tunjuk ke orang. Berlakunya riya. Sum'ah, benda dah selesai. Sudah dah. Tapi kita nak tayang kepada orang. Itu yang kita takut. Dan ada dua-dua tu takut. Satu lagi yang merusakkan manusia ni juga, apabila dia mengungkit kebaikan yang dia buat. Itu juga bahaya. Mana ada orang kaya, orang baik-baik dalam sebuah kampung. Dia tengok budak miskin, dia taja. Dia bantu sekolah. Habis menengah masuk universiti. Habis universiti, budak ni boleh kerja. Balik-balik kapal bawa kereta. Tak kenal dah pakcik. Mungkin lama tak jumpa. Salahnya tak tegur dengan cara yang sesuai lah kita kata. Sebagai ayah angkat. Hanya maki dia dah. Mu ni aku. Sudah. Aku berlakon. Bila mari aku berlakon, bayangkan 20 tahun dah aset pahala yang dia kumpul. Akhir sekali hancur dengan sebab al-man. Man dengan sebab mengungkit. Maknanya, memanglah tathirun nafsi daripada akhlak yang buruk. Para ulama tasawuf, ulama dalam kitab contohnya Minhajul Qasidin ataupun Mau'izatul Mu'minin, dia bincang tentang akhlak ini kasbiyun au wahbiyun. Berbaris mati. Berbaris mati. Berbaris mati. Tukar baris ni, jangan tukar baris. Kasbiyun au wahbiyun. Makna akhlak ni boleh diusahakan ataupun semata-mata hibatum minallah, anugerah daripada Allah. Jadi katanya dua-dua. Ada orang memang akhlak dia seperti Al-Ashaj kan, daripada Yaman mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemuda itu. Nabi kata, mu ni ada khaslatan, mu ada dua sifat yang disayangi oleh Allah dengan Rasul. Al-hulum wal ana'ah. Mana lemah lembut, tidak gopoh. Itu hibatun minallah. Tapi jangan kata bila kita orang ni contohnya backing pelik. Berapa marah orang. Kita kata sabar-sabar, perangai saya dah begini. Mana kalau bini tegur sikit-sikit, perangai aku dah begini. Dah tahu aku lagu ni berapa waktu dia cinta tu lemah lembut ya keceknya. Kata orang tajuk sebut pun tak mampu ketika tu. Dia jadi untuk lakinya cengeng sungguh-sungguh. Ni buat bini tu macam baby, lebih pada babynya buat. Ya, contoh. Tapi kita tak boleh dakwa bahawa ini sajiyati. Sajiyah maknanya tabiat lah. Mesti kena ada usaha untuk memulihkan. Berapa ramai sahabat-sahabat yang dulu berbeza. Contohnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Orang kenal Umar ni dengan gedaber dia. Tapi jangan lebih-lebih kan, tuduh wak sebenarnya Umar. Ada setengah orang ni kata Umar ni dia punya gedaber minum arak dalam tengkorak. Mana kita nak cari riwayat minum arak dalam tengkorak? Jumpa Sayyidina Umar esok, tak tahulah. Di akhirat esok orang tak tapau orang. Tapi nak jawab macam mana Sayyidina Umar? Mu tuduh aku minum arak dalam tengkorak. Mu ambil mana riwayat? Tak jumpa cari. Jangan sedap nak goreng. Biasanya musim hijrah ni tu biar cerita. Umar minum arak dalam tengkorak, tanya anak hidup-hidup, kita kata riwayat ambil mana? Eloklah ada sekarang ni sahabat-sahabat kita, pendakwah kita cuba korek-korek balik, murni-murnikan balik. Banyak cerita-cerita, Anas sendiri pun ada beberapa cerita yang kita duk cerita dulu. Masa tu kita rasa sahih. Bila saya mau balik tak sahih, jadi kita tarik baliklah. Kata dia Umar, ar-ruju' ila al-haqqi khairun minat tamadi fil batil. Undur balik kepada kebenaran lebih baik daripada kita lajak dengan kebatilan. Tak, jangan malu. Kita sebagai pendakwah, bahkan hari ni anak-anak murid kita, kalau kita minta maaf, saya tersilap, mereka kata ustaz berjiwa besar. Hari ni orang lebih suka
kita minta maaf daripada kita mempertahankan benda yang salah. Jadi baik. Umar radhiyallahu anhu dikatakan ada lurah di pipi dia setelah masuk Islam, kesan daripada tangisan dia pada waktu malam radhiyallahu anhu. Macam mana kita nak kata? Orang nak kata orang kedai biar tak boleh baiki? La. Ada seorang pak cik kerja di pondok sampai mati. Orang panggil pak cik Mat, rahimahullah. Saya sebut nama dia sebab saya nak puji dia. Orang Sengaja dia tahu pak cik Mat. Dia mari kerja buat balasah di pondok. Tak berhenti, tak putus. Puting rokok tangan. Siapa dia kenal pak cik Mat sini? Ingat? Berhenti. Dia tak isap pun. Dia cucuh duduk sini. Kita duduk tengok dia duduk gaji ni, duduk sedut asal rokok dia. Kata apa pak cik buat gini rugi piti. Dia kata awal, dia pasal awal kita pak tu orang panggil awal pak. Balik lepas ngaji pun awal lagi. Mungkin dia biasa jak kecil. Dia kata awal, pak cik ni kalau tak sedut gua ni tak mau masak ni, nak gaji pun tak ada semangat. Nak royaknya, tegarnya dia dengan rokok. Tapi bila dia mari pondok tak ada berapa hari, alhamdulillah dia sudah lepas rokok, dia mula duduk habiskan masa dia ngapa jermiah. Tukar rumah ngapa jermiah, dan dia boleh mengajar sampai ke mata mimah. Kita kata orang mari ngaji rumah, boleh ngajar mata mimah. Jadi kalau ada ustaz kita, Tok Imam dakwah, aku tak boleh berhenti rokok, kita kata ni tarik rokok ni, bukan betul tak. Pasal jenis orang panggil kerah kepala. Tak ada. Mana balik semula aku tajuk kita jangan marah. Ni bukan Tok Imam. Ni Tok Imam juru belakang mari ni. Nah. Mana yang pertama kita kata al-amal, kita mesti usaha tathhirun nafsi, bersihkan jiwa, betulkan akhlak. Yang kedua takhliyatuha bil akhlaqil hamidatil fadilah, kita kena usaha masukkan dalam diri kita, hiaskan diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Yang ketiga al-muhafazah 'alal faraid, adalah kita jaga amalan-amalan fardu yang kita ada ni. Ini di antara nak sebut ke tak sebut ni Boleh sebut? Boleh. Ramai masyarakat duk mengadu. Dia kata ustaz Tok Imam ramai, tapi tuan imam tidak ada. Imam solat tidak ada. Ini masalah kita. Anak nak pergi satu tempat. Kalau sebut nama takut Tok Imam ada sini. Waktu tu pukul 5 dah. Mana masuk waktu asar lebih dah. Kita kata anak siapa tu tengok pak cik duk cokoh tangga 2-3 orang. Kata sudah dah maya asar, tak apalah. Kita cakap dengan kau orang. Kita maya puak kita. Bila tengok anak tu pakai jubah, alhamdulillah dia kata Tok Imam mari dah. Kata berapa pak cik? Tak maya asar lagi ni. Tok Imam kawan, berapa Tok Imam sini ada? Pos skala lah ustaz. Lepas tu hilang Tok Imam. Kata repot majlis ni. Kalau repot majlis tak ada langsung Tok Imam. Dia kata. Sekarang aku hari Jumaat ada juga. Dia kata kawan, kata berat gitu. Kita memayasa lah kita jadi Tok Imam entrim di masjid yang tersebut. Alhamdulillah. Hak kita sini kapur tak banyak, tapi hak di bandar-bandar ne Tok Imam. Hilang. Jadi Tok Imam tolak juga hak jadi. Tahu Tok Imam tolak. Tok Imam hak bakat tolak. Itulah jadi masalah kita hari ni. Semalam alhamdulillah imam besar dah tunjuk dah sikit-sikit elang sagu hati yang kita anggap situ sagu hati lah. Kalau kita nak ambil gaji dengan ibadat, bahaya kita. Kita letak sebagai elang sebab kita beri masa khas untuk tak nak gilai, kita buat kerja lagi. InsyaAllah tidak jadi yujar, insyaAllah tidak jadi masalah. Tapi bagaimana kita nak jaga supaya masyarakat tak bercakap. Anak pergi kampung atas pada ni lagi. Allah kau kaknya sebut nama tak jom nak kuliah maghrib. Bila kita sapa dalam 15 minit maghrib, sapa-sapa AJK tunggu caca. Alhamdulillah kata apa ni? Derah punya alhamdulillah ni. Kita panggil dah ceramah sahur ni. Lepas tu nyewak lupa tarikh dia kata. Dengan kita akak beno, akak sungai meleh lembu tu tak mari kita kata nak kata apa. Allahu akbar. Ini di antara image kita sebagai imam, sebagai pendakwah. Kadang-kadang jangan sapa peringkat orang cari kita. Satu hari anak pergi ziarah seorang ustaz. Orang kapur mari. Ustaz, minta tolong Kata, apa dia minta tolong? Minta tolong pergi mayang maghrib di masjid hari ni boleh? Kata, lain macam ayat ni. Kata, buat apa yang tak pergi masjid kau? Dia kata, jangan su'uzan kana. Dah? Gua nak mari minta tolong. Dah bukan gini. Dia kata, anak ni jadual banyak.
Jadi kita akan pergi sana sini. Cuma oleh kerana hari ni tu email dia tak ada, penceramah dia tak ada. Jadi dia mari ajak ustaz ni supaya jangan pergi maya lai hari ni, kena pergi maya masjid. Kita kena bersikap adil. Tapi kalau kita tengok ke zahir ayat sana ni, berat tak berat? Tu email. Ni bukan orang tabligh mari ajak ni. AJK masjid kalau tabligh mari ajak biasa. Ajak tu email ni tak? Kadang-kadang tu email jelek mata. Hey, aku tu email ni kenal orang kata kak. Dia panggil kenal barang kata kak nak ajak pun. Jadi tak boleh kenal barang sini ni. Kena kenal ajak apa ya? Rupanya dia terbuka itu ni AJK masjid tu. Sebab anak ni ngajar lai banyak, jadi dia mari ajak, maknanya jangan pergi lai. Tak ada orang di masjid kita hari ni. Jadi alhamdulillah dia. Jadi yang pentingnya di antara akhlak kita nak kena jaga solat maya belaka dah. Cuma jaga tugas solat fardu tu. Kalau tak ada, ganti orang lain. Pengganti kena ada. Lantiklah berapa orang AJK pun biar ada. Dan kita sendiri pun kena nak membetulkan jiwa kita, mesti memperbanyakkan solatun nawafil, solat sunat. Ana sekarang ni ada satu projek yang ana buat. Kalau tu email boleh perpanjangkan, ana kata Abu Anas afallahu anhu wa an walidi kata jazakumullahu khairan. Satu projek yang ana kempen, nama dia projek mega mampu milik. Sedap projek ni. Bunyi orang projek mega, gamak kau nak boleh balok batai dua. Nah. Gapo dia ustaz projek mega ni? Kita nak kempen hadis Nabi yang diriwayat oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha, Ramlah binti Abi Sufyan. Nabi sebut dalam hadis, siapa dia jaga sintai asyrata rak'atan, siapa dia jaga solat sunat 12 rakaat satu hari satu malam, Allah Ta'ala akan beri sebuah mahligai dalam syurga. Jadi mahligai dalam syurga ni kecil ke besar? Nyakut kain dia pun, nyakut tuala dia pun tak pada dengan harga dunia ni. Ni baitun fil jannah. Jadi kita kempen 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas asar. Kalau kecek dengan kapur dia marah. Mana ada? Tak okey, tak email, tak bantah. Patut degah-degah kau. Tak ada tu. Biar apa? Dia kata dia tahu dia nak main dah. Dia panggil nak test market, nak tengok orang kapur ni pahal ke dia. Lepas asar tak ada solat sunat. 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isya, mana kita ada 12 rakaat baitun fil jannah. Alhamdulillah para asatiza, para pendakwah sekalian. Kempen ni anak rasa berjaya kepada sebahagian. Sebab ramai ada kita jumpa bila kita pergi balik di masjid yang sama, dia kata ustaz, kempen yang ustaz bagi dulu, Abu Anas bagi dulu, alhamdulillah saya tak tinggal lagi. Cuba ustaz-ustaz buka dalam internet cari hadis ni, hadis riwayat Muslim. Kata di Ummu Habibah, aku tak pernah tinggal solat 12 rakaat ini semenjak aku dengar dari Nabi SAW. Kata adik dia, rawi hadis Ambasah kata, aku tak pernah tinggal solat ini setelah aku dengar daripada Ummu Habibah. Kata di rawi yang ketiga, keempat orang rawi semua mengatakan aku tak pernah tinggal solat ini semenjak aku dengar daripada Ummu Habibah. Kita kata Masya Allah, itulah gaya para sahabat, gaya salafus salih. Bila dia jumpa benda-benda yang ibadat yang sahih, kita kempen. Jadi sekarang ini tak usah duk kempen lah benda pelik-pelik. Tak usah duk marilah kepada masyarakat zikir hak maksur sudah ada, kan? Zikir yang maksur sudah ada. Sebab itulah ana bila mula-mula ana balik dulu tengok kita pergi surah ni macam-macam zikir lepas maya ada. Yang ni mula dengan astaghfirullahalazim. Yang ni mula dengan alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada. Yang ni mula dengan al-Fatihah. Kita kata hak mana sah jadi. Setelah ana buka kitab, ustaz-ustaz boleh balik buka kitab Mughnil Muhtaj. Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah taala dalam kitab dia Mughnil Muhtaj, dia susun zikir betul-betul maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula dengan astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalul ikram. Kemudian dalam ni ada 10 bacaan. 10 bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir yang maksud lepas salat. Kenapa kita tak nak ajar kepada masyarakat? Kita ajar dia orang ni, biar dia boleh berdikari. Kalau dia contohnya kalau kita nak kelang kabut, kita nak lorak, tak. Kita baca sikit astagfirullah, kita doa. Makmum tidak kerugian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebab dia ada masa untuk dia sudah hafal. Dan pesanan saya lah kepada imam-imam muda dan tua, kalau panggil penceramah mari kuliah maghrib perdana, rengkahlah zikir tu.
Kadang-kadang nyembui panjang. Boleh kita pukul 8, 8.30 isya dah. Mari 100 kilometer. Nak berhenti tak gamak, tak berhenti bunyi jam dah. Jadi itu dia panggil fiqhul imamah. Di antara fiqh kita untuk imam ni, kalau tamu mari, beri peluang. Mana kita zikir tu biar ada zikir lepas solat, kemudian bagi dia. Terus duduk panjang. Ada satu kes cerita sungguh ni. Nak tahu nama ke tak sih? Kalau tahu nama ke marah demo ni. Ustaz kita nak pergi ceramah kuliah subuh. Tok imam tak kenal ke penceramah, dia berzikir sampai dekat naik matahari. Ustaz kata hamba kelik dah. Hamba balik. Faham dah tu. Mana kita kadang-kadang bila kita penceramah mari, orang zikir panjang-panjang ni macam tak sudi terima, yang nampak cara. Sebenarnya bukan tak sudi, tapi cara kita, rutin kita tu lagu tu, jadi main lagu tu. Jadi kena ingat benda-benda lagu tu kena ingat. Tama-tama penceramah jemputan. Kalau penceramah tak jemput tak apa, dia mari pula minggu depan, tak habis tajuk. Tapi hak jemputan ni kadang-kadang kita sediakan satu bahan kuliah, satu tajuk yang kita nak bahas, 1 jam biar cukup. Jadi masa bagilah peluang. Pakuan ada kita ni. Yang kelima, di antara sebab-sebab yang boleh tazkiyatun nafsi, tadabbur Al-Quran. Kita kata tadabbur Quran, dia berbeza dengan tafsirul Quran. Tafsir Quran mana kita baca tafsir dari sudut hukum, tapi tadabbur ni kita nak ambil ayat ni, nak ambil ayat. Pengalaman saya dengan musim PKP ni, alhamdulillah, setelah kita baca tafsir ayat, tafsir Ibnu Katsir, tafsir macam-macam, kita ambil 5 faedah daripada ayat yang kita baca. 5 faedah. Itu yang kita nak tadabbur. Ayat ni suruh apa? Ayat ni mengajar kepada apa? Contohnya, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Mana kita tadabbur sini, sifat takabur itu iaitulah sifat yang buruk, sifat Firaun. Sifat orang tak baik, jadi mana kita tadabbur, perhati pada Quran larang daripada sifat-sifat yang buruk, sifat yang tak baik, janganlah kita buat benda tak baik. Itu dia panggil sepatutnya kita ada. Kemudian ada pun al-wasail at-tafsiliyah. Anda tak pasti pengurusi senyap ya tu. Pukul berapa habis ni? 12.30 habis ni. Kita nak buat bicara lagi ni. Banyak ta'liqat daripada para asatizah ni. Siap dah mic ustaz-ustaz nak hurai pula ni. Jangan tanya, nak suruh tambah, nak suruh dia panggil isra', menyuburkan lagi perbincangan kita ni insya-Allah. Sebab para asatizah ni pendakwah hebat-hebat belaka ni insya-Allah. Jadi kita pergi kepada al-wasail at-tafsiliyah. Orang panggil wasail, cara-cara secara terperincinya bermula dengan taubat, luzumul istighfar, dan sentiasa beristighfar, mukhalafatuh, dan kita menyalahi kehendak nafsu nak hak karu, lawas lalu. Sebab itulah kata di seorang qasidah, dia kata an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatimi. Ingat kau qasidah tu? Kau tak ingat? Aja tengok dalam muka surat berapa tu. Muka surat 7. Tengok dalam muka surat 7. Cantik dia punya qasidah ni. Kita hafal ajak budak lagi. Allah yarham ayah kita ni selalu dia baca qasidah ni. Dia kata an-nafsu katifli. Nafsu kita ni macam baby. In tuhmilhu, kalau kamu biarkan dia, syabba ala hubbir radha, dia duk pek sampai ke besar. Tuk naik gigi pek lagi. Nah, pergi supermarket gata kau mak nak pek. Mak kata pek apa depan orang ni. Wa in taftimhu yanfatimi. Tapi kalau kamu lepaskan pek, boleh je. Nah, macam kita lah ni, isteri yang bekerja, wanita yang ibu yang bekerja ni 2 minggu ya, pek anak. 2 minggu pas pada tegak. Swasta kau ibu akak. Ibu akak pula mari New Zealand, nak mari di Australia. Hak tu lopak molek anak kita lah ni. boleh mak akak besar dah. Lopak molek. Dia itu ya, baiklah. Maka kita pergi kepada wasail yang kita ada ni, wasail tafsiriyah. Kita ada taubat, luzum istighfar, lawan nafsu jangan ikut dia. Taubih mana? Dia panggil al-mu'atabah dalam istilah tasawuf. Mana kita tengok nafsu kita buat benda tak baik, kita cerca dia. Kenapa awak hari ni 5 orang mengupak orang pagi tadi? Dalam grup habis mu share
poster-poster fitnah kepada orang. Kita mu'atabah. Kita senang ya, kita nak fitnah pada orang. Kita ambil gambar orang, kita post dalam grup. Tanpa kata-kata. Biar gambar berbicara. Fitnah besar kepada orang. Sekarang ni macam-macam orang ambil. Ambil poster orang tak setuju, dia pangkah, dia tulis macam-macam kat situ. Berlega di alam maya, tuduhan-tuduhan kepada pendakwah-pendakwah yang tidak disetujui. Dengan tuduhan-tuduhan yang ditulis. Kita kata tak apalah. Ana peletih dah nak jawab. Bila orang hantar mari, saya kata saya akan tunggu berbicara dengan pengedit video ni di hadapan Allah Azza wa Jalla. Atas dunia, pedulikan dia. Setakat orang tuduh, insya-Allah kita lalu makan lagi. Nah, kenapa? Kita mu'atabatun nafsi. Apa yang kita buat pada orang hari ini? Apa yang kita tunggu. Yang kelima, al-iksar min wa'ziha, maknanya kita banyakkan didik nafsu kita. Sambil-sambil kita nasihat kepada orang, kita juga ingat, kafa bil mauti wa'izan. Kalau tak mampu nak bagi nasihat cara baik, kita duduk kat kubur malam-malam, mikir atas kubur seorang. Dia kata, pergi sore pula dah. Yang keenam, su'uzzan nabi nafsi, kita kena ada berwaspada dengan nafsu kita. Nafsu kita ni, sebab itulah doa yang Nabi kita sallallahu ajar, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sentiasalah jaga hati kita ni daripada perkara yang tidak baik, sebab kita bimbang hari ni. Bimbang kepada hati kita tu. Yang seterusnya, kita bersihkan amal kita daripada perkara yang tidak baik. Bersihkan amal kita daripada perkara yang tidak baik. Baik, para asatizah sekalian, itu di antara yang ke-8, muhasabatun nafsi. Kita kena muhasabah balik diri kita. Kemudian al-iqlal, kurangkan makan, tidur, minum, bercakap banyak. Yang ke-10, at-tahalli bis-sabri wal yaqin. Kita kena hiaskan diri kita dengan kesabaran dan yakin. Dan ada beberapa slide yang letak di sini, iaitulah tentang khulasah kepada kitab Penawar Bagi Hati. Cuba tengok di skrin ni. Khulasah kepada Penawar Bagi Hati. Kita ada 7 anggota zahir yang menjadi pintu masuk kepada kerusakan. Kemudian kita ada 10 amalan sifat buruk yang patut dihapuskan, dan diikuti dengan 10 sifat mahmudah yang patut kita hiaskan. Kita hiaskan hati kita. Maka ini satu-satu kalau kita nak tengoklah sebagai orang panggil penutup. Beberapa kitab pertama tentang 7 pintu masuk kepada kerusakan hati kita. Dia panggil pintu masuk kepada hati. Bermula dengan mata, telinga. Cuma ulama dok bahas tentang mana bahaya yang masuk ikut telinga dengan masuk ikut mulut. Mana lebih bahaya? Dia kata, Syekh Abdul Qadir kata, bahaya masuk ikut telinga. Sebab hak masuk ikut mulut, dia akan keluar balik. Kalau masuk benda basi, 3 hari sakit perut. Tapi kalau masuk perkataan buruk dalam telinga kita, 20 tahun lepas orang kata kita, sampai hari ni teringat-ingat. Betul tak? Aku ingat apa mati. Dia kata kat aku dulu. Itu bahaya. Ini kita kena hati-hatilah. Maka jauhi dan berhati-hati daripada perkara yang mengikiskan pahala, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak yang kita akan lalu ini. Kemudian itulah di antara yang kita nak sebut. Jadi oleh kerana masa kita sudah tamat, kita rasa kita bagi peluang kepada asatizah untuk memberi ulasan ataupun tambahan kepada apa yang kita ada ni, insya-Allah. Silakan dah. Fadhal. InsyaAllah kita buka pada para asatizah untuk mendapat penjelasan ataupun berkongsi maklumat untuk kebaikan kita bersama. Ada satu kata-kata yang menarik dalam poster, tengok di skrin ni. Tajuk dia tanggungjawab. Oh, sedap juga kata-kata tu. Hari ni kita banyak tanggungjawab sampai tak sempat nak buat tu benda ni. Tapi ingat, besok bila kita mati, kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah semua yang kita lakukan. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu soalan
Ramadan, yaitu berkenaan dalam masyarakat kita sekarang ini, berkenaan dengan tazkiyah dan tijarah. Sambut dah. Ekor lama satu. Ekor pula Pak ni ekor satu lah. Ketika mengajar tasawuf ni, yang berhenti mantul menada. Dia nak tanya ke masih dia apa tips supaya masyarakat berminat mengaji ilmu tazkiyah dan masuk ke Allah. Terima kasih kepada Ustaz. Setakat yang anda tengoklah, di antara kuliah yang banyak mendapat sambutan, kuliah tazkiyah nafs, kuliah tasawuf. Cuma yang orang lagi tu mungkin kita ada tidak besar, kita yang tak padan dengan dia, dia main makawak program. Setakat yang ni, kalau tengok dalam playlist YouTube, cuba tengok dalam halaqah Al-Quran Al-Balani, kita ada macam-macam kitab. Anak khatam 150 siri kitab Mau'izatul Mu'minin. Kitab Mukhtasar bin Hajar Qasidi ada 60 siri. Kitab Penawar Bagi Hati ni anak khatam di Pondok dulu. Kemudian kita bawa ke Masjid Negara dan beberapa tempat yang kita pergi dalam dunia ni memang orang cari kitab ni. Kitab yang warna kuning tu kitab nota, bukan sarung tu, nota yang anda kuliah di pondok diambil oleh penerbit PTS dan dia tulis mula, dan alhamdulillah setakat ni dia kata kitab ni berapa kali cetak habis. Cuma kadang-kadang orang pendakwah ni, penceramah ni, ya dia pegang hak kita, tapi dia suruh jemaah dia pegang hak asal, sebab dia kata hak mudah dia murah masih. Tapi sekarang sudah ada jilid yang lebih murah. Mana pengalamannya dalam masalah ini, ilmu tazkiyah nafsi mendapat sambutan. Cuma boleh jadi kita baca kitab perang tak ada dengan ini. Saya jangan baca boleh. Apa ni, Penawar Bagi Hati boleh, ataupun beberapa kitab yang baru-baru yang ditulis oleh contohnya di Majlis Agama ada kitab yang baru, Syekh Abdul Qadir. Ada kitab. Jangan tengok tinggi. Kalau makin tinggi memang lari. Wallahualam. Itu pengalaman kita setakat ni dapat sambutan. Dan satu lagi sambutan yang agak menggalakkan di kalangan masyarakat, iaitu ilmu tafsir dan tadabbur Quran. Kita kena pilihlah tafsir. Allah Ta'ala tafsir yang suka baca terjemahan Ibn Ar-Rahman. Ibn Ar-Rahman dia ada huraian, ada mata kaki. Kita tak banyak nak syarah kepada kitab Allah. Kalau ada ustaz lain ada nama-nama kitab, bolehlah. Tak apa, kita boleh bincangkan. Baik, ada lagi? Masa kita ada 2-3 minit lagi. Kalau tak ada, kita syarah mula. Okey, kalau tidak ada, kita tangguh dulu. Jangan tangguh dia suka berhenti awal. Ada lagi benda yang kita nak cerita ni. Baik, sekarang ni kita bagi peluang ustaz-ustaz untuk kalau ada tambahan, ada apa-apa nak cerita. Kalau tak ada, kita pergi kepada huraian kepada apa yang kita sebagai penutup. Tengok dalam ni, nampak ke tidak slide tu? Saya pun tak pasti. Orang tanya Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ma mayyitul ahya. Dia kata, siapakah orang mati hidup? Mana mayat hidup siapa? Pasal itulah hak je takik, je edit poster dia tulis tajuk dia mayat hidup. Siapa dia? Kata di Syekh Huzaifah radhiyallahu anhu, la yunkirul munkar biyadihi wala bilisani wala biqalbihi. Orang yang tengok benda mungkar, dia tak ingkar wala dengan tangan, wala bil lisan, wala bil qalbi, maka itu yang dikatakan mayat hidup. Jadi kita hari ini sebagai pendakwah, anda tengok banyak kepincangan yang berlaku. Di sekolah kita ke, di pejabat kita ke, bila kita pergi pejabat yang berunsur agama ataupun, tapi staf-staf tu tak kira lah budak praktikal ke budak apa, dia masuk pejabat kita lah bertanggungjawab. Mu nak duduk sini pakai molek, main kain belah tak cukup saya gini,
Nah, ustaz pun cabut piyah lagu ni. Ini kita tanggungjawab kita. Jangan jadi mayat hidup di tempat yang kita ada kuasa. Tempat kita tak ada kuasa tak ada. Jadi kalau boleh sekali-sekala puak-puak kita ni, imam-imam pendakwah ni, kita buat juga street dakwah. Ni kalau kita dengar street dakwah ni, kita tahu beberapa pendakwah-pendakwah yang masyhur hidup main street dakwah. Kita kenapa tak street dakwah? Apa kalanya pasar minggu kita turun. Pasar pagi kita pergi ambil risalah-risalah dengan jabat agama tentang aurat. Kalau tak ada, saya ada risalah tentang aurat. Kita buat macam ni lah, macam pamphlet yang ada di tangan kita ni, untuk kita bagi-bagi dan kita sebarkan supaya mudah sampai kepada masyarakat. Nak kacak banyak tak boleh. Kita tunjuk ni, gambar ni tak boleh ni. Gambar ni tak lulus puspakum syariah ni. Nah, gambar ni, mari kita cuba turun kepada masyarakat supaya masyarakat itu boleh sampai kepada mereka apa yang boleh. Kemudian di antara tazkiyatun nafsi yang penting dalam hidup kita ni, iaitulah kita sebagai imam, sebagai ketua masyarakat, sebagai pendakwah, jangan jadi batu api. Batu api. Kadang-kadang kita pula cakap benda-benda yang boleh menyebabkan masyarakat berkelahi sama-sama dia atau menimbulkan masalah. Jangan kita buat. Kalau tidak, kita pula yang jadi masalah, membawa masalah kepada orang. Baiklah kepada jemaah sekalian, oleh kerana tidak ada lagi tak ada soalan dan kita ada majlis penutup, alhamdulillah, kita pergi kepada kafaratul majlis sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin, siapa-siapa duduk dalam satu majlis kan, fakasura fihi lughatu, mana banyak kecek nakak-nakak, bukan majlis ngopak orang, majlis ngopak tak ada dengan tasbih kafarah. Jadi kita banyak nakal, banyak cerita-cerita, maka kitalah kena kata subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan termasuk juga kalau kita sudah baca Quran pun, boleh juga kita akhir dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita ajarkan kepada masyarakat. Jadi alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ataupun perbincangan anak ni anak anggap sebagai orang panggil kepala mutalaah ya kepada ustaz-ustaz semua, bukan nak mengajar. Nak kata mengajar itik benda kan sensitif pula zaman itik ni dah. Jadi kita tak sebut orang marah. Kita sebut orang tak marah, insya-Allah. Baiklah, sekian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.